Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taha dan anda sedang menonton The Taha Tahu. Tajuk kita pada hari ini adalah ditalak ketika mengandung. Abang, saya nak tanya abang sekejap boleh? Apa? Abang macam ada sorokkan sesuatu je dari saya. Apa benda awak ni? Saya nak tengok TV pun tak senang lah. Apa dia? Semalam ada perempuan call abang. Siapa bang? Lain macam je bunyinya. Oh, awak ceroboh handphone saya Awak tahu kan saya tak suka orang curi dengar atau usik apa-apa barang saya. Awak ni dah kenapa, Aisyah? Aisyah, saya nak minta tolong awak satu je. Boleh? Tolong jangan campur urusan saya lagi. Faham? Saya tak sukalah. Saya rimas. Dalam bahasa Malaysia ada pepatah yang berbunyi yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Inilah sepatutnya bentuk sebuah perkahwinan. Kalau isteri berada dalam kesusahan, kita bantu dia. Dan kalau kita berada dalam keadaan kesempitan, isteri juga boleh bantu kita. Yang menjadi masalah teruknya sekarang, kadang-kadang berlaku isu di mana isteri tengah mengandung. Boleh pula sang suami menalak isterinya. Itu bukan yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul. Itu jatuh ditimpa tangga namanya. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW pernah menceritakan ketika Abdullah ibn Umar menalak isterinya dalam keadaan haid. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Abdullah bin Umar, rujuklah isteri kamu dan kalau nak talak dia juga, talaklah dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan suci." Baik, jangan salah faham. Saya cuma nak mengetengahkan apakah hukum memberi talak kepada isteri dalam keadaan hamil. Ya, betul, hukumnya harus. Tapi kita kena ingat, apakah impak psikologi kepada isteri kita? Apakah impak stres kepada isterinya sehingga isteri itu akan memindahkan stres tersebut kepada anak yang berada dalam perut? Ini namanya limau perut tiga setangkai, buta perut tiada akal. Wow! Jadi kalau kita seorang suami, memang kita diberi hak untuk talak satu ataupun menggunakan talak tiga. Tapi kita perlu ada peri kemanusiaan kerana Nabi SAW pernah bersabda bahawa abghadul halali indallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak. Ya, talak memang halal, tapi ini adalah halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, kenapa perkara-perkara ini boleh berlaku? Ia berlaku hanya kerana bila isteri ini mengandung, dia tetap memberi kebebasan kepada suami untuk bekerja di luar rumah. Ialah suami kononnya mencari nafkah, jadi suami ini keluar. Bila keluar berjumpa dengan macam-macam wanita, ada yang janda, ada yang single, ada yang bini orang. Tapi bila suami ini bekerja secara bebas dan dia tidak menjaga matanya, ialah isteri kat rumah mengandung, dia pula dah ada kebebasan, dia keluar jumpa dengan orang macam-macam. Dia mula tergoda. Kenapa tergoda? Kerana dia tidak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, "Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum." Allah Taala kata, jaga dua benda. Wahai laki-laki, janganlah sampai anda memberi talak kepada isteri anda dalam keadaan mengandung. Nampak perempuan cantik, tundukkan pandangan. Jangan sampai kita berlaku zalim. Kerana ingat, ada ubi, ada batas, ada hari pasti kita akan dibalas. Okey, sekarang kita masuk dalam slot Tahu Terjah di mana kita akan melayan beberapa soalan yang tak berapa nak masuk akal. Tapi kita tetap layan. Soalan pertama yang kita dapat di sosial media kita yang berbunyi, sah ke solat sejadah
terbalik. Oh, pelik soalan ni. Tapi baguslah. Yang tanya ni maknanya dia jaga solat dia. So, jawapan mudah dia, solatnya tetap sah. Tak kiralah sejadah tu terbalik ke tepi, ke kanan, ke kiri. Ataupun tak ada sejadah pun tak apa. Yang penting kita solat mengarah kiblat. Dan yang jahat tu adalah kalau tak solat. So, kira best lah. Orang yang tanya soalan macam ni, maknanya dia sangat peka tentang solat dia. Okey, soalan kedua pula dia kata, boleh ke buang sampah ke dalam tong sampah jiran? Ni apa punya soalan dah? Patutnya kau tanya, boleh tak nak tolong buangkan sampah jiran? So jawapannya patutnya tak boleh lah sebab ia ada unsur mengkhianati. Tong sampah kau tak ada ke? Ke siapa yang curi tong sampah kau? Kalau boleh, sampah tu buang dalam tong sampah sendiri. Tong sampah jiran jangan kita kacau kerana itu bukan hak kita. Sekian itu sahaja. Ingat jangan lupa untuk share dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.